أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. سافر مع الأزمان، اقرأ سطور الكون، كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sambungnya perbincangan kita tentang tanda-tanda kiamat yang ke-72. Tanda kiamat yang ke-72 iaitulah kasratul kazib, banyak penipuan ataupun pendustaan. Zaman kita hari ini, alamat kiamat ini memang sangat jelas. Karena itulah kita agak sukar bila dengar satu-satu berita yang berlaku, nak percaya ke tak nak percaya. Sampai peringkat bila mari kapal terbang jatuh ni, boleh percaya ke tak? Orang pun tak tahu. Dan hari ini orang sibuk dengan kehilangan sebuah kapal terbang. Biasanya hidup hilang kereta, bila hilang kapal terbang tu ajaib sikit lah. Jadi ada lagi benda-benda yang ajaib dalam dunia ini yang berlaku. Memang agak sukar untuk kita membuat penilaian. Kerana apa? Kerana kita tak tahu boleh percaya ke tak boleh percaya, boleh terima ke tak boleh terima. Tengok dalam kitab kita ni, banyaknya pembohongan ataupun disebut dalam bahasa Arab kasratul kazib, banyak penipuan. Al-kazib ataupun berbohong adalah satu perbuatan terkutuk, perbuatan yang sangat berat, dan seorang itu akan terus berbohong dan berusaha untuk berbohong sehinggalah dia dicatatkan oleh Allah sebagai seorang pembohong. Dalam hadis yang jelas Nabi kita sebut, sentiasalah orang yang berbohong ini berterusan dalam kebohongannya sehingga ditulis yuktabu indallahi kazzaba, ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai pembohong. Dan diriwayatkan daripada hadis Nabi SAW, yutba'ul mu'minu alal khisal kulliha illal khiyanah wal kazib. Orang-orang yang beriman boleh berusaha untuk mempunyai segala jenis sifat. Ada belaka. Kalau nak tengok hari ni, orang-orang yang beriman, anak-anak orang Islam tu boleh jadi belaka, tetapi melainkan khianat, al-khiyanah wal kazib. Dua sifat ini tak boleh ada pada orang beriman. Sifat khianat dan sifat berbohong. Ini dah bahaya. Khianat dengan berbohong ni bukan sifat orang yang beriman. Kerana al-mu'min la yakzib, orang beriman tak main, tak cakap bohong. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya dhaif. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati salah seorang daripada ahli keluarganya berbohong, maka baginda akan memulaukannya sehingga dia bertaubat. Itu orang biasa disuruh bertaubat. Macam mana kalau orang-orang besar berbohong, lagi dahsyat. Kerana pembohongan yang dibuat oleh orang besar ini lebih dahsyat kesannya kepada orang-orang yang di bawah. Salah satu tanda hari kiamat ialah pembohongan yang banyak berlaku dalam kalangan manusia. Seseorang itu tidak akan menahan dirinya daripada berbohong apabila dia bercakap, dan dia tidak akan mengesahkan dahulu apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Ingat, perbuatan ini merupakan tambahan kepada sifat keji berbohong, kesan buruknya dan banyaknya pembohongan dalam kalangan manusia. Sangat jelaslah kepada kita hari ini, penyakit ini memang berleluasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhiriz zaman dajjalun kazzabun.
ila akhiril hadis. Pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepada kamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengari oleh bapak-bapak kamu sebelumnya. Tak ada orang zaman dulu macam ni. Kerana itu, jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pembohongan yang berlaku di kemudian hari ini sangat dahsyat. Dalam apa bidang sekalipun, kita nak percaya macam mana. Pembohongan dalam bab perniagaan tinggi. Pembohongan dalam bab politik lagi dahsyat. Pembohongan dalam bab agama pun banyak. Penceramah-penceramah bawa cerita-cerita mari kepada kita yang kita tidak tahu di mana kesumbernya. Masing-masing mengaku dia jumpa sana sini, akhir kali dibawa kepada masyarakat yang masyarakat pun tak tahu nak percaya. Banyak hari ni kalau kita nak layan soalan-soalan masyarakat, dia mari tanya kepada kita, betul tak betul cerita ni? Ustaz tu kata, penceramah ni cakap. Kalau kita duk layan tu, jawabnya kerja ustaz ni kau duk main betul dan tak betul cerita orang. Baiklah kita tak usah duk cara hal ni, kita lebih baik mencari maklumat-maklumat yang betul, mengeluarkan pendapat-pendapat yang benar, hadis-hadis yang sahih, biar masyarakat ini dapat maklumat yang tepat dalam untuk panduan dalam kehidupan mereka. Dari Jabir, dalam kitab salah, Jabir tukar S jadi B, Jabir bin Samurah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ati kazzabin fahzaruhum. Akan muncul pembohong-pembohong pada akhir zaman nanti, oleh itu jauhlah dirimu dari mereka. Pembohong yang muncul ini kita kena jauhkan. Dengar aja orang bohong, jangan pergi. Banyak cerita yang timbul, tak tahu nak kata apa. Wa ma aktsarul ahadits wal akhbar wal qisas al gharibah. Betapa banyaknya cerita-cerita dan berita-berita dan betapa banyaknya cerita-cerita pelik yang terdapat sekarang kerana manusia tidak dapat menahan diri mereka daripada berbohong. Allahu Akbar. Banyak. Dan menyebarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri amaran tentang mempercayai dan menyebarkan semua hal yang kita dengar. Penting buat kita untuk mengesahkan semua berita yang kita dengar sebelum menyebarkannya, supaya kita tidak tergolong dalam pembohong, justru mengikut jalan yang salah dan berdusta. Hari ini penyebaran khabar angin, kegagalan untuk mengesahkan berita dan menokok tambahkan atau menyembunyikan butiran-butiran adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah merupakan pembohongan, dan ialah satu perkara yang haram. Para jemaah sekalian, kalau kita nak tengok zaman kita ni disebut dengan zaman-zaman internet, berita yang masuk melalui Facebook ke, Twitter ke, WhatsApp yang hari ini, berapa peratus yang boleh percaya? Maka kita sebagai seorang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, al-mu'min la yutba'u 'alal khiyanati wal kazib, yang tak boleh berdusta, tak boleh jadi pengkhianat ini, bila sampainya berita jangan terus hantar kepada orang, jangan. Pastikan dulu maklumat tu sahih ke tak sahih. Berita yang kita terima ni betul ke tak betul? Tak betul, maknanya kita telah share, menyebar sama berita yang tak betul. Kita ada saham juga dalam penyebaran berita palsu. Apalagi kalau berita yang menyebabkan tentang hukum hudud, hukum syariat, lagi dahsyat. Hari ini masyarakat dalam keadaan bahaya, dalam keadaan kawat. Bila berita-berita yang kita terima, kita kata betul ni cerita ni, awak ada bukti? Yang awak kata betul kes ni, awak ada bukti? Tak ada. Kalau tak ada, kita membetulkan, membenarkan berita yang kita tak ada bukti, bermakna kita telah menyokong, share sama dalam perkara-perkara membuat tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti, yang kebanyakan tuduhan-tuduhan tersebut adalah pembohongan yang menyebabkan kita masuk dalam golongan dosa besar, kerana menyokong, membuat tuduhan kepada orang yang tidak ada bukti. So khabar ada, TV ada, biar dia yang tulis, dia ada bukti dia buat. Karena itulah kita pagi-pagi hari ini duduk belanja,
kita punya pahala kepada orang siang dan malam. Bila kita share gambar, bila kita like berita-berita yang tak betul, bermakna kita telah membuat satu tuduhan, secara automatik pahala yang kita buat ini akan diberi kepada orang yang kita buat pembohongan terhadap mereka di akhirat nanti. Wal'iyazubillah. Para ulama mengatakan, orang yang paling kecewa nanti pada hari kiamat nanti, orang yang bila dia tengok pahala dia diambil oleh orang begitu saja. Ambil, orang ni mari kutip sikit, orang ni ambil sikit, akhir sekali tak tinggal apa dengan dia. Bila mari lagi ramai lagi orang nak ambil pahala kita, pahala dah habis, ketika itu akan ambil dosa itu campur atas kepala kita. Dia panggil hadis al-muflis. Jadi zaman banyak pembohongan, pendustaan ini, saya dan para jemaah sekalian berusahalah untuk tidak menjadi penyebar berita-berita bersu, berita-berita pembohongan, supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang berbohong, yang haram, yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tanda yang ke-72. Walaupun dia tanda, tapi tanda ini tanda yang sangat buruk, tanda yang keji. Sebagaimana anda sebut di awal dulu, ada tanda kiamat ini tak buruk. Macam kita kata meninggikan binaan, itu tanda kiamat, tapi bukan haram kalau kita buat dengan halal. Tapi tanda kiamat berbohong ni tanda kiamat yang dahsyat. Sama juga dengan tanda kiamat yang ke-73 ini. Kasratu wuqu'ut tanakur bainan nas, berlaku tanakur, dalam kitab kita ni hilang ke? Oh, bertukar. Dalam bahasa Arab 73 tu tanakur. Baik, kita tukar, kita baca ikut terjemahan ni. Kasratuz zalazil, banyaknya gempa bumi. Ingat, dalam bahasa Arab 73 tu tanakur, perbalahan di antara manusia. Tapi dalam bahasa Indonesia ni, Malaysia, Melayu ni, 73 banyak terjadi gempa bumi. Tanda yang ke-73, kasratuz zalazil, iaitulah banyak gempa bumi. Apa yang dimaksudkan dengan terlalu banyak gempa bumi sebelum bermulanya kiamat adalah gempa bumi akan berlaku di mana saja pada setiap hari. Ini mungkin satu belas kasihan kepada umat Islam dan penghapusan dosa-dosa. Kalau kita nak berpandangan positif lah, gempa bumi ini huru-hara ke tidak? Huru-hara. Bala bencana ke tidak? Bencana. Tapi kita boleh positifkan dia bahawa Allah Ta'ala kesian kepada hamba-hamba dia kalau duduk pun dia buat maksiat. Baiklah dia mati dalam keadaan bencana begini, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat, kesian belas kepada dia. Ini apa yang berlaku ni? Ini mungkin satu belas kasihan kepada umat Islam dan penghapusan dosa-dosa, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, ummati ummatun marhumatun la azab 'alaiha fil akhirah ja'alallahu 'azabaha fid dunya al-qatlu waz-zalazil wal fitan. Artinya umatku ini merupakan umat yang sentiasa dirahmati oleh Allah. Umat dia ni umat yang dirahmati oleh Allah. Ia tidak akan dihukum semasa hari akhirat. Orang yang telah dikena bala di dunia ini, insya-Allah dia lepas di akhirat. Kerana Allah telah menurunkan hukuman semasa di dunia ini, ia dalam bentuk pembunuhan, sebagaimana yang berlaku di Syria ini tak habis-habis lagi. Pihak Hayatul Umam yang besar-besar duk main tarik tali, sekali nak ambil tindakan, dua kali tak ambil tindakan. Nak kata apa? Gempa bumi yang berlaku. Gempa bumi ini banyak berlaku di mana-mana tempat hari ini. Berapa skala, berapa, ada yang kuat, ada yang runtuh. Sekejap negeri ni runtuh, yang ni runtuh. Dan berlaku huru-hara ni banyaklah, fitan banyak berlaku. Hari ini di antara huru-hara yang berlakunya jatuh, hilang kapal terbang. Kita kata ini termasuk huru-hara. Ratus-ratus orang mati. Anak bila tengok kapal terbang hilang ni, tengok kepada guru saya, Syekh Hamad Al-Ansari, seorang ulama Madinah. Bila kita cerita dia mari daripada Malaysia, dia kata naik apa? Kapal terbang. Besar mana? Kata 400 penumpang. Allahu Akbar, terkejut dia. Kata kenapa Syekh? Dia kata bahaya. Lish. Dia kata kalau mati ramai mati.
Naik yang kecil-kecil dia kata, baru mati tak ramai. Subhanallah. Katanya yang besar ni sedap jalan. Kata betul, tapi bahaya kalau mati ramai. Bala bencana timpa. Jadi Syekh kita ni rahimahullah. Jadi tengok 200 lebih yang hilang kapal terbang ini, haraplah mudah-mudahan berjumpa baliklah insya-Allah dalam keadaan selamat. Itu satu peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab syarikat kita ni walaupun dikuasai oleh orang Islam, tapi degil. Nak hidang arak juga tak benar, anak-anak orang Islam tutup aurat, pramugari. Ini kedegilan yang Allah Ta'ala nak tunjuk pada mereka bahawa mu ingat, kalau hilang satu kapal terbang, banyak lagi boleh hilang. Jadi kita ingat, cuma sampai-sampai Allah Ta'ala beri peringatan, kita nak naik pun rasa takut jugalah. Nah, ingat ke bala bencana ni, kalau kena di bala, kalau dia mari, dia timpa semua sekali, orang baik dengan tak baik. Sebagaimana dalam hadis orang yang tentera yang nak serang Kaabah. Orang yang pergi ke Mekah berjalan, dia tak tahu pokok jahat nak serang Kaabah. Sampai di tengah jalan, ditelan oleh bumi, so habis semua sekali. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, ada orang baik dalam tu? Nabi kata apa? Yab'asullahu ala niyatihim. Allah Ta'ala bangkit mereka mengikut niat dia. Dia niat lagi Mekah umrah, bukan niat nak utuh Kaabah, maka dia bangkit dalam keadaan baik. Tapi yang jahat tu akan dia bangkit dalam keadaan tak baik. Jadi kalau tapi baik tak baik pun telah habis dah bumi. Nah, kita niat baik pun kalau kapal terbang buat mungkar maksiat, mari bala Allah SWT jatuhlah kau kena. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini dia panggil zala al-fitan. Banyak fitnah huru-hara yang berlaku hari ini. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Atau mungkin satu hukuman kepada orang yang telah melakukan banyak kerusakan. Allah Ta'ala nak buat uqubah lil ibad. Gempa bumi ini bala, hukuman yang Allah telah lakukan banyak kerusakan, orang yang telah melakukan banyak kerusakan. Gempa bumi menjadi satu hukuman kepada manusia pada masa itu. Ini satu kes. Sama ada rahmat nak bantu orang ni dapat keampunan dosa, ataupun bala nak menyedarkan masyarakat yang tak sedar-sedar. Allahu Akbar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm wa taksur zalazil. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga ilmu telah diangkat dan banyak terjadi gempa bumi. Zalazil, dia panggil gempa bumi ini banyak terjadi pada masa itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah ibnu Hawalah Al-Azdi berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ibn Hawalah, iza ra'aital khilafata qad nazalat fil ardil muqaddasah faqad danatiz zalazil wal balabil wal umur al izam, ila akhir hadis. Wahai ibnu Hawalah, apabila kamu melihat khalifah menetap di tanah haram, di tanah suci ini, gempa bumi, bencana dan peristiwa besar akan berlaku dalam masa terdekat. Dia tak hurai di sini di mana maksud dia Ardul Muqaddasah ni. Sama ada Baitul Maqdis, ilal Ardul Muqaddasah, mana Baitul Maqdis, ataupun di tanah haram. Pada hari itu kiamat akan menghampiri manusia lebih hampir dari tanganku ini kepada kepala kamu. Jadi Nabi kata dekat dengan kamu. Waktu itu waktu banyaknya berlaku zalazil, gempa bumi. Hari ini pun kalau kita tengok banyak dah berlaku. Sekejap ada gempa bumi, sekejap ada gempa bumi. Ataupun apa, tanah runtuh. Kalau tempat kita ni tak ada gempa bumi, bukan lorong dia sini, tapi tanah runtuh pula. Tanah runtuh, bukit runtuh, bangunan runtuh. Ini pun termasuk dalam huru-hara yang berlaku di akhir zaman. Yang ke-74, wuqu'ut tanakur bainan nas, berlaku pertelingkahan sama-sama manusia. Ini banyak jadi. Kewujudan pelbagai dugaan dan kesusahan menyebabkan hubungan sama manusia menjadi lemah dan mungkin mencapai satu tahap di mana hubungan diputuskan dan manusia saling berpaling antara satu sama lain. Subhanallah. Hari ini memang meluas tajuk ni.
Menyebabkan manusia menjalinkan hubungan antara satu sama lain itu semata-mata untuk kepentingan dunia. Kita berkawan kalau ada projek. Kalau tak ada projek, lari. Ini berkawan kerana dunia. Tidak ada lagi al-ukhuwatu fillah, berkasih sayang kerana Allah sudah hilang. Sedangkan kita sebagai umat Islam diajar innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin bersaudara. Kita tak jadi saudara sama kita, yang adanya kita kelahi sama kita. Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan kiamat. Huzaifah ni kalau nak kenal dia, tanda sikit, dia panggil pemegang rahsia Nabi. Huzaifah bin Al-Yaman, pemegang rahsia Nabi. Apa rahsia yang dia pegang? Dia banyak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang tak baik. Orang lain pergi tanya yang baik, Rasulullah apa kelebihan solat, apa kelebihan-kelebihannya ni, amalan-amalan bawa syurga. Huzaifah kata, aku pergi tanya Nabi perkara yang tak baik, makhafata an yudrikani, kerana aku bimbang ditimpa ke atasku benda yang tak baik. Nasib baik juga ada pakar yang tanya tentang tajuk ni, kalau tidak kita pun tak dapat maklumat kan. Huzaifah kata apa? Bila Nabi kita ditanya, Nabi kita jawab apa? Ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Sesungguhnya pengetahuan mengenai kiamat itu hanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menjelaskan kedatangannya pada waktunya melainkan Allah. Tak ada siapa boleh tahu. Tidak ada orang yang boleh meramalkan masa depan apa yang akan berlaku, kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tetapi Nabi tak putuskan setakat itu saja cerita, tetapi akan aku beritahu tentang tanda-tanda yang akan berlaku sebelum terjadinya kiamat. Sebelum terjadinya kiamat, apa tanda berlaku? Sebelum ia berlaku, kiamat berlaku, akan ada huru-hara dan harj. Harj itu banyak meningkat harj. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu apa itu huru-hara, tetapi apakah itu al-harju? Baginda menjawab dalam bahasa Al-Habasyah. Nabi bilisanil Habasyah, Nabi kata apa? Al-qatlu, saling membunuh, banyak membunuh. Hari ini tak kira lah, bunuh dengan pistol, dengan pedang, ataupun bunuh orang dengan pen. Banyak orang bunuh hari ini. Kita boleh bunuh karya seorang itu dengan menjatuhkan apa-apa fitnah pada dia, mati kawan tu. Walaupun tuannya hidup tapi mati kira-kira. Nak buat apa pun tak boleh dah. Dan wa yalqa bainan nas at-tanakur. Terjadi juga perbalahan di antara orang ramai dan sangat sedikit seorang akan mengenali seorang yang lain. Kita kenal kawan kita ya, walaupun duduk sekampung, tapi yang kita kenalnya member yang kawan dengan kita. Yang lain-lain tak nak kenal. Apa sebab? Kadang-kadang kita bertanya juga, apa sebab orang akhir zaman ini tak kenal? Ada sebab yang menyebabkan kerana manusia terlalu ramai. Dulu dalam satu kampung, nak solat Jumaat tu cukup-cukup bilangan ya, 40 orang, 50 orang. Sekarang ni satu daerah sampai 2,000, 3,000 orang yang pergi solat Jumaat. Jadi boleh jadi sebab ini pun tak kenal. Satu kes. Kes yang lain lagi sebab hati terluka, hati tak bersatu, yang menyebabkan orang tak kenal siapa orang. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menceritakan apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat hari ini. Ramai yang tidak mengenali saudara-saudara, saudara mara, sehingga kan seorang itu bertemu dengan anak-anak saudaranya dan tidak mengetahui apa yang mereka itu saudaranya. Tak kenal, ni warismu ni, ni keluarga kita ni, family kita ni, tak tahu anak siapa. Ini memang berlaku jelas. Kita tak nak kesan ini anak siapa. Tengok-tengok keluarga kita juga. Ini disebabkan oleh banyak hubungan yang dibina di antara manusia berdasarkan kepentingan pribadi. Hubungan yang lemah dan kepentingan dunia. Perkara ini telah menular pada zaman kita.
Hubungan-hubungan ini dijalin dengan cepat dan diputuskan dengan cepat. Satu kes khilaf sikit dalam mana-mana grup, habis keluar dah. Bila keluar dalam telefon, jumpa kat luar pun tak bercakap dah. Allahu Akbar, mudahnya rapuh dia punya perkiraan zaman kita ini, terlalu longgar. Hubungan ini dijalin dengan cepat dan diputuskan dengan cepat, kerana ia berdasarkan keinginan manusia untuk mencapai hajat keduniaan mereka dan bukannya berdasarkan ketaatan kepada Allah dan perpaduan ummah. Di sebaliknya, setiap orang hanya memelihara kepentingan dunia masing-masing, dan jika dia boleh memperoleh sesuatu, maka dia akan menjalinkan hubungan, dan jika tidak, dia akan memutuskan hubungan itu dengan segera. Wal'iyazubillah. Mana kita tak akan berkawan lagi. Kalau projek sudah tamat, nak kawan buat apa lagi? Ni ada masalah sikit. Yang ke-75, di antara tanda kiamat, ramai wanita. Ramai bilangan wanita. Jangan pula kata ramai wanita pergi mengaji. Ini pun tanda kiamat dah tu. Kita tengok kalau tempat mengaji, kuliah-kuliah ni, banyak tempat muslimat yang paling ramai, wanita. Yang muslimi banyak duduk kedai kopi. Ini tanda nak kiamat. Yang ke-76, qillatur rijal, sedikit bilangan laki-laki. Maksud dalam hadis ini bilangan sungguh. Bilangan penduduk dunia ni akan bertukar. Orang muslimat, wanita yang ramai, laki-laki tak ramai. Saya pun tak perasan mana. Tapi bila kita masuk dalam kelas mengajar di universiti, di kuliah, memang nampak kadang-kadang 2/3. Ada satu kelas 3/4. Semua belah ni muslimat belaka sampai ke pusing belakang. Yang muslimi depan 1/4 saja. Kata mana pergi habis? Ada orang bergurau. Dia kata akhir zaman ni, anak-anak perempuan pergi ke universiti, budak-budak laki-laki pergi ke pusat serenti. Ada juga tu. Itu main-main lah. Kita tak kata macam tu. Tapi boleh jadi juga. Sebab pusat serenti Malaysia ni ada 13. Ini angka 2 tahun lepas. Satu je yang wanita. 12 lagi laki-laki. Boleh jadi ini juga salah satu faktor. Wallahu a'lam. Yang pentingnya kita minta doa dengan Allah SWT, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita daripada terjebak ke lembah yang keji, mungkar dan maksiat. Salah satu tanda kiamat ialah pada akhir zaman terdapat wanita, ramai wanita dan sedikit laki-laki. Antara sebab fenomena yang diberikan adalah disebabkan adanya huru-hara, di mana lelaki terkorban kerana kaum laki-laki dan bukannya wanita yang terlibat dalam peperangan. Orang laki-laki yang pergi berperang, wanita tak pergi, maka dia tak mati. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa ini menandakan banyak penjajahan yang mengakibatkan ramai tawanan wanita. Oleh itu membolehkan seorang laki-laki mempunyai ramai gundik. Ibnu Hajar berkata, tanda ini nampaknya hanyalah satu tanda dan bukannya satu akibat daripada apa-apa peristiwa. Yang sahihnya bukan sebab perang, sebab apa, memang penduduk wanita ni bilangannya ramai. Hari ini pun tak ada perang apa, tengok dalam dewan kuliah kita memang ramai wanita. Sebaliknya, Allah akan menentukan pada akhir zaman lelaki dilahirkan lebih sedikit daripada perempuan. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al 'ilm wa yadhhabur rijal wa yabqan nisa hatta yakuna li 50 imra'atan qayyim wahid." Di antara tanda kiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan dan banyak berlaku perzinaan, wal iazubillah. Ramai kaum perempuan dan sedikit laki-laki, sehingga nantinya seorang laki-laki mengurus 50 orang perempuan. Kalau nak bagi 4 pun tak cukup dah ni. Masa tu orang tak irau dah. Ramai sangat perempuan, 50 seorang laki-laki. Lambat lagi lah ni kot. Mungkin kalau tengok bilangan atas dunia hari ni, 2/3 mungkin berlaku dah. Setengah-setengah tempat ramai laki-laki.
ramai perempuan. Tapi anda tak pasti, ada satu negeri di Malaysia ni mengikut dalam bancian umumnya ramai laki-laki lagi. Jadi jawab dianya lambat lagi nak khemah. Pasal tanda belum cukup lagi. Kita ni duk kira nak tanda je. Silat-silat yang jadi tanda tu kita sendiri dah alamat khemahnya, kan? Hadis Bukhari. Sesiapa yang melihat kepada kadar kelahiran bayi laki-laki berbanding bayi perempuan di peringkat dunia dan mengaji statistik bilangan laki-laki berbanding dengan wanita, akan sedar bahawa tanda ini telah pun muncul pada zaman kita. Sudah ada tanda, bibit-bibit ni sudah ada. Dah mula keluar bilangan wanita lebih daripada lelaki. Allahu Akbar. Nak macam mana? Setengah orang dia pergi cari ubat macam-macam dah. Nak suruh boleh anak laki-laki. Ada lagi orang nak anak perempuan. Yang ada laki-laki ramai nak anak perempuan, yang ada perempuan ramai nak laki-laki. Biasa dah, naluri manusia ni tak boleh lagi. Tapi kuasa Allah SWT yang menentukan. Kita hanya boleh setakat boleh berusaha saja. Tanda yang ke-77, zuhurul fahisyah wal mujaharatu biha. Kelakuan keji tersebar luas dan berlaku secara terang-terangan. Ini hampir dah. Ini banyak dah berlaku. Pada akhir zaman, kejahatan menjadi-jadi dan kemahuan fizikal menjadi dominan. Syahwat, intisarus syahwat, mai benar-benar nafsu ni kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kita bahawa salah satu tanda-tanda kiamat ialah banyaknya berlaku perzinaan. Sehingga seorang laki-laki akan melakukan perkara keji ini dengan seorang wanita secara terang-terangan di tengah jalan. Dia akan berlaku. Terang hari ini berlaku. Kita yang tak pergi disko, tak pergi tempat maksiat ni tak nampak lah. Tapi walaupun tak pergi tempat macam tu, kita tengok di bandar-bandar, tengok di apa ni, di airport, orang-orang yang bukan Islam mari duduk berdakak situ, duduk berat lah. Orang tak buat lah. Kalau orang Islam dia tak buat di sini, dia akan buat dalam rumah dia, dalam bilik yang dikunci. Subhanallah. Memang berlaku secara terang-terangan. Kalau nak tengok filem-filem pula, Allah nasallallahu salamah, memang sangat dahsyat. Pernah satu peristiwa, saya pergi satu negeri, turun di airport, kawan janji nak mari ambil, tak mari. Pasal lah kena berjalan sendiri di Bangkok. Naik kereta dia tu, tut yang tayar 3, kata buat pergi aku masjid, sah mosque, pergi masjid. Dia bawa round kita macam-macam tempat pergi, masuk dalam kampung, masuk dalam taman bunga, masuk Allah, dalam perjalanan berjalan-jalan ni tengok belakang, memang betul-betul masuk kita tengok dalam kandang kambing. Ni perbuatan maksiat yang mungkar sangat jelas. 1 jam duk pusing sana pusing sini, akhir sekali ingat ke sampai masjid, bolehlah cari makan. Rupa-rupa dia pergi bawa tempat ketik tok ca, dia hok besar sekali. Hoi, kata Muslim, mos. La haula wala quwata illa. Letih lah kita 1 jam duduk pusing dalam dunia ni, akhir sekali sampai ke ketik dia. Balik semula ke hotel, tak jumpa cari masjid. Allahu Akbar ni. Memang kalau tengok zuhurul fawahish, itu negara kafir. Negara kita yang negara Islam ni pun apa kurangnya? Tengok pakaian wanita-wanita gini, Allah, macam telanjang. Terang-terangan. Oleh itu terdapat 2 tanda di sini. Nabi sebut di sini ada 2 tanda. Yang pertama, zuhuruz zina, banyaknya berlaku perzinaan yang akan terjadi secara meluas, dan kelakuan keji dilakukan secara terang-terangan tanpa sembunyi lagi, tak ada. Zina terang-terangan, tak sembunyi lagi. Orang tak malu, tak takut dengan orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada riwayat yang menyebut di sini, tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak ada seorang pun yang tinggal di atas muka bumi ini yang disukai oleh Allah. Allahu Akbar. Dan sehingga kamu melihat perempuan di siang hari melakukan persetubuhan secara terbuka di tengah-tengah jalan, dan tiada siapa yang menghalang atau cuba untuk merubahnya. Allahu Akbar. Orang nak ubah tak ada, tak berani. Orang yang paling mulia di antara kamu pada hari itu adalah mereka yang berkata, mengapa kamu mengambil perempuan itu pergi? Kenapa tak ambil dia?
Ambil ni, tak tepi ni. Itu yang paling baik dah tu. La ilaha illallah. Dia akan menjadi seorang di kalangan mereka seperti Abu Bakar dan Umar di kalangan kamu. Orang yang berani mencegah kemungkaran pada waktu itu, darjat dia macam darjat Sayyidina Umar dengan Abu Bakar di zaman sahabat. La ilaha illallah. Takut saya nak tegur, takut. Kita tengok orang tak pakai dedah aurat, pakaian yang melampau sangat ni, berani pergi tegur kita? Tak berani. Tapi orang berani ni darjat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Buatlah berani, memberanikan diri untuk menegur kemungkaran dan sebagainya. Tak usah kata apa. Kita hari ni memberanikan diri, tegur-tegur sikit kot dalam Facebook. Beratus orang masuk attack kita kat bawah tu. Awak ni siapa lah, apa benda lah awak ni menimbulkan kecelaruan, tak pekak. Wah, tak. Nak tegur kat luar tak berani, tegur kat dalam Facebook lah. Dia ikut angin orang muda-muda hari ni. Itu pun kena dah. Kena marah juga. Hadis ini diriwayat dan disifatkan sebagai sahih oleh Al-Hakim. Az-Zahabi mengatakan hadis mungkar. Hadis mungkar. Dan kata Syekh Albani, dhaifun jiddan, terlalu lemah riwayat tadi. Walaupun hak tu lemah, ada hadis ini disokong dengan hadis yang lain yang muttafaq alaih, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yazharul jahl wa yushrabul khamr wa yafshuz zina. Memang ada hadis sahih. Di antara tanda kiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, arak diminum cara berleluasa, berlaku banyak perzinaan. Gilah negara Islam mana pun, banyak kita tengok arak-arak ni memang dijual cara meluas. Kalau apa ni di kedai-kedai yang bebas cukai tu, di antara benda yang dijualnya ni arak dengan rokok. Allahu akbar. Lepas tu coklat-coklat lah sikit. Memang sangat meluas. Negara orang Islam, yang kafir kita tak kira di kafir, tapi yang Islam ni jadi masalah kita ni. Termasuk negara kita yang tercinta ni pun apa kurangnya dengan cerita ni. Dan akhirnya banyak berlaku perzinaan, zina banyak. Menurut laporan lain, banyak berlaku perzinaan, sedikit kaum laki-laki dan ramai kaum wanita, yang setelah kita baca hadis ini di riwayat yang atas tadi. Kedua-dua tanda ini telah pun muncul pada zaman kita. Ini terbukti dengan kelakuan seks rambang dan gambar-gambar lucah yang disiarkan di stesen TV satelit, atau gambar-gambar dan klip-klip video yang diterbitkan di internet yang boleh menyebabkan orang yang beriman berasa malu melihatnya. Memang dalam surat khabar, dalam majalah, keluar yang pelik-pelik. Bila ada kes-kes tentang tuduhan-tuduhan zina ke liwat ke, bawa sekali dengan gambar-gambar mari, usul tilam sana pergi sini. Ini semua ni cerita-cerita hilang maruah dan hilang punca hidup masyarakat. Berlakunya kes perzinaan ini nampak sangat bila tengok anak-anak yang dikutip di mata tempat. Dalam tu sampah pun ada, tepi tangga masjid pun ada, semua tempat boleh jumpa berlaku. Adalah lebih baik bagi laki-laki dan wanita beriman untuk memelihara diri mereka, menundukkan pandangan mereka dan memelihara kesucian diri mereka, berhati-hati akan bergaul dengan orang-orang yang tak bermoral, sementara sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang maha besar dan maha agung untuk perlindungannya. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa, minta Allah Ta'ala beri kepada kita al-ismatu wal-afaf, baik diri kita, baik nafsu kita daripada terjebak kepada perkara yang sangat dahsyat ini. Yang ke-78, tanda kiamat, akhzul ujrati ala qiraatil Quran. Akhzul ujrah ala qiraatil Quran artinya mengambil uang upah untuk baca Quran. Ini jelas sangat dah ni. Sekarang ni memang sangat-sangat timbul borang-borang dalam melalui internet banyak, yang ditampar di masjid-masjid banyak. Iaitulah siapa dia nak hantar pahala kepada mak ayah dia, saya bayar. Package 150, 300, 500 ringgit. Ini tanda kiamat. Dulu ada, tapi taklah macam ni. Bila suruh orang-orang baca Quran kat rumah dia, bila berlaku kematian, sikit-sikit bagi kain sarung, bagi duit, bagi pulut, taklah meluas. Tapi hari ni dah jadi komersial. Iklan besar-besaran dalam surat khabar, dalam majalah lagi. Di tangga masjid terlalu banyak. Baca Quran, khatam Quran di Mekah pula tu. Itu satu kes.
Lagi tinggi darjat. Nasib baik dia tak buat iklan khatam Quran atas Jabal Nur dalam gua tempat Nabi bertapa. Lagi tinggi darjat dah. Banyak berlaku. Yang dulu kita ingat khatam Quran begitu ya. Yang terbaru ni pula air jampi 300 khatam kat Quran ke apa dia? 300 hafiz kau. Allah, banyak. Ini tanda kiamat. Membaca Al-Quran merupakan satu ibadah di mana seorang itu coba merapatkan bertaqarrub kepada Allah. Kita baca Quran nak taqarrub kepada Allah. Prinsip asas ibadat ialah ia tidak boleh dilakukan untuk memperolehi dunia. Kenapa ngaji Quran? Dapat duit. Kenapa solat? Dapat duit lah. Quran, solat, puasa kerana Allah Azza wa Jalla. Di sebaliknya ia dilakukan demi hari akhirat, mencari rahmat Allah yang maha agung. Kita buat ni untuk akhirat. Salah satu tanda-tanda kiamat ialah manusia akan mengaji Al-Quran dengan suara yang merdu di majlis-majlis kematian dan di upacara-upacara istimewa, supaya mereka dapat mengenakan bayaran untuk membaca Quran. Allah, hari ini berlaku ke tak berlaku? Kalau di negara Arab bawa ni tukar lagu ni, pergi berlagu di majlis-majlis kematian. Kita tempat kita sini taklah lagu tu, tapi pasal lain pula. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seorang sahabat, menceritakan bahawa beliau lalu di sebelah seorang laki-laki yang sedang baca Al-Quran kepada beberapa orang. Dia lalu tengok orang yang baca Quran, dan apabila dia habis membaca, dia minta wang daripada orang ramai. Sudah baca, mari duit. Berapa bayar? Berapa dia punya fees? Imran berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bala ni baca lagi ni. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa? Man qara'al Quran falyas'alillaha tabaraka wa ta'ala bihi fa innahu sayaji'u qaumun yaqra'una al-Quran yas'aluna an-nasa bih. Bacalah Al-Quran dan mintalah kepada Allah dengan Al-Quran itu. Minta dengan Allah Ta'ala pahala, keberkatan hidup kita, apa saja. Sebelum datang kelompok manusia yang baca Quran, kemudian meminta kepada manusia dengan Al-Quran. Hari ni orang baca Quran, duk minta duit. Ini berlaku dah ni. Zaman kita ni sangat berlaku dah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar berjumpa kami ketika kami sedang membaca Al-Quran, dan terdapat seorang badui dan bukan Arab dalam kalangan kami. Baginda bersabda, wa final a'rabi wal a'jami, orang badui dan orang ajam. Nabi kata, iqra'u fa kullun hasan wa sayaji'u aqwam yuqimunahu kama yuqamul qadah yata'ajjaluna wa la yata'ajjaluna. Bacalah Al-Quran, banyak kebaikannya. Nabi kita ajar, akan muncul satu golongan yang sengaja mengindahkannya seperti mereka mengindahkan hidangan dengan pinggan-pinggan yang cantik. Mereka akan bersegera untuk mendapatkan ganjarannya, dan mereka tidak akan berlengah dengannya hingga hari kiamat. Apa arti di sini? Tengok nota kaki dia. Apa yang dimaksudkan di sini ialah mereka akan melampaui batas dalam mencantikkan bacaan mereka bagi menunjuk-nunjuk. Allah kuat taranum sana taranum sini, mendapatkan reputasi yang bagus dan menjadi terkenal. Akademi itu akademi ini, seolah-olah seorang daripada mereka menghidangkan pinggan-pinggan yang cantik. Hias Al-Quran dengan bacaan, dengan tulisan-tulisan, tetapi mereka tak tunggu yang akhir. Apa yang dimaksudkan di sinilah mereka cepat minta ganjaran mereka dalam bentuk wang dan pujian daripada orang ramai. Dan mereka tidak melengahkannya sehingga mereka menerima ganjaran dan keredaan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat kelak. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ini berlakulah peristiwa ini, tanda kiamat ini sudah besar. Karena itu kita rasa cemas dengan suasana yang berlaku hari ini, iaitulah banyak orang baca Quran bukan kerana Allah, tapi kerana sesuatu. Al-Quran
tidak dibaca lagi untuk menghidupkan hati, tapi Al-Quran dibaca untuk apa dia? Dibaca kepada ayam, baca kepada lembu, baca kepada air. Banyak berlaku ni. Tengok dia tulis, ayam ini telah dipelihara dengan bacaan Al-Quran. Ayam dengan Quran pula dah. Bila Tuhan waktu Quran ini untuk ayam? Belilah air lembu kami, kambing yang kami bela ni, kerana kambing ini telah diperdengarkan Quran. Madu lebah sama juga, lebah telah dengar Quran hari-hari. Ini hak terbaru pula ni, Quran dia apa ni, solar pula. Dia buat solar atas ni, pergi pacak dekat kubur. Jadi Quran tu duk baca ke kubur mak dia tu. Mak dia dengar Quran tu, Quran hak dia baca. Anak dia tak baca sekali abuk pun. Dia suruh solar tu baca Quran. Ini semua ni bala akhir zaman, tanda-tanda nak kiamat yang cukup dahsyat. Kalau sayang sungguh pada membaca Quran sendiri, bukannya suruh solat tu kaset pergi baca. Ya, mana ada pahala kaset baca Quran? Dia besi apa ni, kayu dia tu. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kita sangat gerun di akhir zaman ini. Tanda yang ke-79, annan nasa yaksuru fihi musliman. Aha, ni sensitif sikit ni, minta maaf lah. Iaitulah menularnya obesity. Lebih timbangan. Ramai orang gemuk di akhir zaman. Kalau berjalan tegak letih belakang ni, ngongek jalan, nak makan berat ni, makan banyak. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih muttafaqun alaih. Nabi kata, khairu ummati qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, ila akhiril hadis. Yang paling mulia di antara umatku ialah mereka yang hidup bersama dengan generasi aku, yakni kurun yang pertama. Kemudian mereka yang hidup selepas itu, kemudian mereka yang hidup selepas itu. Nah, itu 3 kali Nabi kita sebut summal ladzina yalunahum. Kemudian mereka yang hidup selepas itu memberi kesaksian bahawa apabila kepada mereka yang tidak diminta berbuat begitu, yashhaduna wala yustashhadu. Hidup jadi saksi, orang tak suruh jadi saksi. Main saksi. Macam kita hari ni, orang tak suruh dia dakwah, dia bersumpah dah, cari Quran bersumpah dalam masjid, macam-macam benda. Yakhunun wala yu'tamanun. Mereka menjadi tidak jujur dan tidak amanah. Naknya yanzurun wala yufun, mereka akan membuat nazar, sumpah dan memungkirinya. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh tengok dalam Abu Anas Madani YouTube, saya dah buat siri-siri khutbah Jumaat menjawab isu masyarakat. Siri yang pertama tentang sumpah, boleh tak boleh sumpah. Siri yang kedua nazar. Jadi panjanglah cerita nazar ni, tuan-tuan boleh tengok rakaman di situ. Nazar, insya-Allah ada maklumat dan ada panduan. Ni kita bernazar saja ni, nak makan kambing lah, nak makan unta, akhir sekali tak makan-makan pun. Nak puasa sebulan, nak puasa 10 hari tak buat. Ini orang bernazar ramai, berjanji ramai tak tunai. Wa yazharu fihi musliman, tajuk kita sininya, dan kegemukan atau obesity menular di kalangan mereka. Ramai orang gemuk sekarang ni. Banyak kita tengok dalam kesihatan tu, ramai-ramai iklan menunjukkan timbangan kita meningkat. Apa sebabnya? Hadis ni muttafaqun alaih. Kemungkinan besar pada akhir zaman kegemukan ini menjadi disebabkan mewahnya makanan dan minuman. Memang banyak sungguhlah. Kalau pergi majlis-majlis jamuan tu, Allahu akbar, nak jamu 50 orang, ajak untuk 500 mungkin makanan dia berat. Dan pelbagai pembuka selera dan manisan, orang ramai tidak lagi perlu menggerakkan badan mereka dan berjalan ke sana kerana mesin akan membantu mereka. Naik kereta, naik motosikal, nak pergi mana pun, mana ada orang berjalan kaki hari ni. Kegemukan menjadi-jadi di kalangan orang tua dan muda, sehingga statistik mengatakan bahawa 1/6 daripada penduduk dunia menghadapi masalah lebih berat badan. Berat ni. Hari ini kita dapati banyak ubat yang boleh membantu menurunkan berat badan dan melawan obesity, serta pembedahan-pembedahan mengikat perut. Banyaklah, kena pergi carilah ubat. Tak payah ubat-ubat lah. Kalau nak kurus, senang je, puasa, lepas tu riadah. Allahu akbar. Nak riadah macam mana? Tak ada masa. Siapa dia cakap tak ada masa? Kena ada masa. Daripada rumah kita nak pergi masjid, jangan naik kereta, pergi jalan ni, balik jalan ni. Rumah saya jauh, 0,5 kilometer, lagi molek.
Ni ada kereta betul sampai masjid, nak pergi jalan kaki lagi tak sampai dah. Tapi kalau main golf pagi sampai tengah hari boleh pula tu. Nak jalan kaki pergi masjid tak boleh. Itu overcity lah gitu. Kita overcity sangatlah sebab kita tak ikut peraturan yang telah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Berjalan pergi masjid, pergi mari, itu satu riadah. Nak suruh kuat lagi, pergi cari masjid yang paling jauh lagi. Yang ke-80, zuhuru qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Tengok. Munculnya orang-orang yang akan memberikan kenyataan, menjadi saksi walaupun tidak diminta. Hari ni macam-macam. Kalau tengok apa-apa kes berlaku, berhenti lalu. Ambil gambar berlaku ni, tunjuk gambar habis. Bahkan gambar-gambar hari ni, gambar-gambar kes jenayah sekalipun, lepas berlaku beberapa jam, keluar dalam internet. Siapa dia suruh kamu keluarkan gambar-gambar orang yang dibunuh, mati dalam keadaan sedemikian. Gambar orang tergantung, jumpa mati, kita sebarkan. Ini mengaibkan orang. Nak jadi saksi tanpa diminta. Kalau orang minta, baru tunjuk. Ni tak semua benda kita tunjuk belaka. Jumpa gambar dalam mana-mana atas dunia ni, dalam internet, dalam Facebook, bawa belaka. Sedangkan benda ni benda yang mengaibkan orang. Ini tanda kiamat. Wa zuhur qaumun yanzuruna wa la yufun, munculnya orang yang berjanji, bernazar, bersumpah, kemudian memungkirinya. Allahu akbar, banyaklah sekali. Saya tanya janji juta selalu, lepas tu tak buat-buat pun. Kedua-dua tanda ini dalam hadis yang diberikan sebelum ini. Hadis yang kita baca tadi telah sebut. Kemudian mereka akan hidup selepas itu memberi kesaksian. Apabila mereka tidak diminta berbuat begitu, mereka menjadi tidak jujur dan tidak amanah. Mereka akan membuat nazar, bersumpah dan memungkirinya. Ini jelas. Kedua-dua sifat ini akan muncul kerana manusia memandang ringan dalam memberi kenyataan terhadap orang lain tanpa berdasarkan pengetahuan atau tanpa diminta. Kurangnya membuat banyak janji tanpa memenuhinya, memandangkan kurangnya takwa, lemah iman dan tidak menghormati Allah dan Rasulnya di dalam hati seorang tersebut. Na'udzubillah. Jadi orang yang boleh berjanji tak tunai janji ini, dalam kitab ni kata apa? Orang yang tidak menghormati Allah dengan Rasul. Hari ini orang berjanji yang cukup dahsyat. Itu janji besar-besar, projek-projek, janji yang kecil-kecil ni jadi tak jadi? Jadi juga. Tuan-tuan beli dalam majalah Solusi, bilangan yang depan ni, yang ke-67, saya tulis satu tajuk, fenomena bermudah-mudah bermain-main dengan janji. Ini nasihat untuk saya dan juga kepada sahabat-sahabat kita, para pendakwah yang kadang-kadang sewenang-wenangnya tak pergi tempat kuliah tanpa notis, tanpa sebab. Orang kuliah duk tunggu, kenapa ustaz tak mari? Oh, minta maaf lah, saya dapat event yang lebih besar lagi dekat PICC contohnya. Yang surau kampung ni tunggu orang tua-tua kampung. Tak ada di maklumat, tak ada apa lah. Tak ada hak kita nak tukar kecuali mendapat keizinan. Minta izin, saya nak tukar tarikh lain boleh ke tak boleh? Itu hak janji yang kita buat. Yang pergi lambat satu penyakit lain pula. Banyaklah aduan-aduan yang kita terima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita dan beri kepada kita istiqamah di atas jalan yang benar, supaya kita tidak terjebak dengan perbuatan yang mungkar ini, iaitulah munculnya golongan yang berjanji tak tunai, munculnya golongan orang yang menjadi saksi tanpa diminta, dan berbagai-bagai lagi kumpulan-kumpulan yang tidak baik muncul di akhir zaman ini. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya, iaitulah annal qawi ya'kulud dhaif. Tanda-tanda kiamat lagi, orang yang kuat akan menelan orang yang lemah. Maknanya orang penguasa-penguasa akan menindas orang-orang yang lemah dengan berbagai-bagai cara. InsyaAllah kita jumpa dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.